A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzad أو أظلم أو أظلم أو أجهل جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Qaswat 130. Qala wa idza tanajjasa shay'un bi bauli kalbin أو خنزير أو فرع أحدهما أو لعابه أو روسه أو عرقه أو بدنه وهو رطب غسل سبعا إحداهن بتراب طاهر طهور. وإذا تنجس التراب بالكلب فيكفيه 7 مرات بالماء الخالص. وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير اللبن نضح وهو رشه بالماء مع الغلبة والمكاثرة. وسائر النجاسات تطهر بالغسل إذا زال طعمها ولونها وريحها ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ولا يطهر المائع إذا تنجس. Okay. Sekejap. Kata musannif rahimahullah, wa idza tanajjasa syai'un bi bauli kalbin aw khinzirin, dan apabila bernajis sesuatu dengan sebab kena air kencing anjing ataupun air kencing khinzir, au far'i ahadihima, ataupun air kencing furuk dia, anak-anak anjing ataupun anak-anak khinzir, au lu'abihi, ataupun dia punya air liur dia, au rausihi, ataupun taik dia, au arakihi, ataupun peluh dia, au badanihi, ataupun badan dia, wa huwa ratbun, wa huwa asy-syai' itu ratbun, ataupun salah satu yang penting, salah satu wa huwa ratbun, kita kata asy-syai' itu ratbun, ataupun sebaliknya, ratbun ni basah lah, basah. Jadi salah satu basah, maka akan berlaku perpindahan najasah tu. Jadi kalau sesuatu tu terkena apa yang disebut ni, ghusila sab'an ihdahunna bi turabin tahirin tahur, dibasuh syai' tu 7 kali, sesuatu yang terkena najis ni, anjing babi ni 7 kali, salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah yang tahir lagi tahur. Okey, penjelasan dia nanti kita akan sebutlah. Jadi kesimpulan matan dia tu, dia nak sebutkan jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis. Jadi ada tiga jenis najis. Bi'tibari hukmiha, dia kata. Kita tengok dalam syarah tu. Aqsamun najasati bi'tibari hukmiha, qala syarih hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain, wa tanqasimun najasatu bi'tibari hukmiha ila 3 aqsamin. Jadi najis dari terbahagi kepada 3 dari sudut hukum dia. Dengan melihat kepada hukum dia, basuhan dia tu, dia terbahagi kepada 3.
Ada najis yang kita disebut sebagai najasah mughallazah, ada yang disebut sebagai najasah mukhaffafah, dan ada yang disebut sebagai najasah mutawassithah. Apa dia najasah mughallazah? Bahasa kita sebut apa ni, najis berat. Mukhaffafah najis ringan, mutawassithah najis pertengahan. Okey. Jadi apa dia najis yang termasuk dalam kategori najis mughallazah ni? Kata syarah, wahiya najasatul kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahir. Iaitu najis anjing, najis babi, dan juga apa yang lahir daripada kedua-duanya. Apa yang lahir hasil daripada mana mudah kata, anak anjing, anak babi, hukumnya sama lah. Hukumnya sama. Ataupun ada binatang yang suci yang buat hubungan dengan anjing dan babi, maka anak yang dapat tu pun hukum dia hukum anjing babi. Tu wa ma tawallada minhuma, apa yang lahir daripada keduanya, hasil daripada hubungan kedua-duanya, anjing dan babi. Kita buat ni lah, tebak masalah. Ataupun apa yang lahir daripada salah satu daripada kedua-duanya, anjing dan babi, dan dia buat hubungan dengan ma'a hayawanin tahir, buat hubungan dengan binatang yang suci. Sama ada anjing, dia buat hubungan dengan binatang lain, binatang yang suci, ataupun babi, dia buat hubungan dengan binatang yang lain, binatang yang suci, dapat anak tu hukum anjing dan juga babi. Kenapa dinamakan mughallazah? Wa summiyat mughallazatan li ghiladhi hukmiha. Dinamakan mughallazah kerana beratnya hukum dia. Hukum najis ni berat. Kita akan tengok nanti dari segi sudut cara basuh dia. Dari sudut cara basuh dia. Cara basuh najasah mughallazah lebih berat daripada najasah mukhaffafah dan mutawassithah. Dan najasah mukhaffafah pula ringan cara basuh dia, dan mutawassithah dia tengah-tengah di antara mughallazah dan mutawassithah. Okey. Itu najasah mughallazah. Adapun najasah mukhaffafah, wahiya baulus sabi alladhi lam yat'am ghairal laban, iaitu air kencing budak laki-laki. Air kencing budak laki-laki yang tidak makan selain daripada susu. Yang tidak makan selain daripada susu. Lepas tu ada yang sebut yang tidak makan selain daripada susu ibunya. Adakah ibunya tu jadi kaid? Tak. Ibu tak jadi kaid. Boleh jadi dia minum susu hayawan. Susu asli, susu hayawan, susu susu lembu, susu kambing, kan, susu unta, bahkan kata ulama walaupun susu anjing babi sekalipun. Walaupun susu anjing babi, cuma mulut dia tu kena basuh 7 kali ya, kan. Najasah dia tetap dikira najasah mukhaffafah. Adapun yang sebut yang tidak minum selain daripada susu ibunya, itu dia sebut itu atas jalan ghalib. Ghalibnya budak minum susu ibu. Tapi dia tak syarat. Tak minum susu ibu, minum susu binatang. Memang dia membesar dengan susu binatang, tetap dia punya air kencing dia najasah air kencing budak ni dikira sebagai najasah mukhaffafah. Lepas tu walam yablughil haulain, dan budak ni belum sampai umur 2 tahun. Belum sampai umur 2 tahun, nanti perincian dia akan sebut nanti. Wa summiyat bidzalika li khiffati hukmiha, dan dinamakan najasah mukhaffafah ni dengan nama ni kerana ringannya hukumnya. Cara basuh dia cukup dengan sekadar merenjis tempat yang kena najis tu lah, kan. Merenjis sehingga rata, kena pada semua tempat yang kena najis. Tak syarat pun air itu mengalir. Beza dengan mutawassithah, syarat dia mesti air itu mengalir. Mutawassithah wahya sairun najasat. Adapun najis mutawassithah, iaitu najis pertengahan, iaitu baki-baki najis yang ada. Sebab tu dia sebut mughallazah mukhaffafah dulu. Sebab mutawassithah ni banyak. Sebut mughallazah mukhaffafah, jadi selain daripada mughallazah dan mukhaffafah, semua tu termasuk dalam kategori najasah mutawassithah.
Wa summiyat bidzalika likauni hukmiha wasatan baina hukmil mughallazah wal mukhaffafah. Jadi dinamakan najasah mutawassitah ni dengan nama mutawassitah, pertengahan, kerana keadaan hukumnya tengah-tengah di antara hukum mughallazah dan mukhaffafah. Baik, kita dah tahu najasah terbahagi kepada 3. Sekarang ni kita nak tahu cara basuh tiap-tiap satu najis ni. Jadi apa ni nak sebut yang ni lah dalam matan pun sebenarnya inilah yang dia nak sebutkan, iaitu kaifiyah menghilangkan najis. Biasanya kalau kita jumpa masuk dalam kitab fiqh, apa ni kitabun najasah ataupun babun najasah, biasanya apa yang nak disebut dalam kitab tu ataupun dalam bab tu ataupun dalam fasal tu, iaitu nak sebut tentang najis, nak perkenalkan apa itu najis, ain-ain najis, lepas tu menyebut cara basuh najis. Salah. Kata syarah, kaifiyatu izalatin najasatil mughallazah, itu cara menghilangkan najis mughallazah. Wa idza tanajjasa yaqinan syai'un jamidun bi bauli kalbin aw khinzirin aw far'ihima aw far'i ahadihima aw lu'abihi aw rawsihi aw araqihi aw badanihi wa huwa ratbun ay bi an kana al-kalbu jafan wa ma laqahu ratban awil aks ghusila sab'an ihdahunna bi turabin tahirin tahur. Jadi apabila sesuatu tu kita kata kena najis, jadi mutanajis lah secara yakin. Kena najis, kena air kencing anjing, ataupun kena air kencing babi, ataupun anak bagi anjing dan babi, ataupun anak salah satu daripada kedua-duanya, ataupun semua itulah tadi kita sebut tadi. Dia punya mudah kata apa saja yang berkaitan dengan anjing dan babi. Semua tu dia nak sebut lagi lah, perinci lagi dia punya air liur dia, taik dia, peluh dia, semualah. Dan salah satu basah. Salah satunya basah. Sama ada anjing tu basah, kalau kat sini bi ankan al kalbu jafan, dengan bahasanya anjing tu kering, wa ma laqahu ratban, dan apa yang menyentuh anjing tu basah. Maknanya sesuatu tadi tu yang tersentuh dengan anjing tu basah, anjing tu kering. Awil aks, ataupun sebaliknya, anjing tu yang basah, anjing tu yang kering, bukan anjing tu yang basah, orang tu kering. Okey. Ghusila sab'an ihdahunna bi turabin tahirin tahur. Dibasuhlah sesuatu yang kena najis anjing dan babi tadi tu 7 kali dengan maknanya sekali ihdahunna, satunya dengan air yang bercampur dengan tanah yang tahir dan tahur. Ini sebut tak tahu itu. Dalam bab tayamum kan, pembahagian tanah pun terbagi juga kepada 3, seperti mana pembahagian air. Dan air terbagi kepada air tahur, tahir dan juga najis. Jadi dalam masalah tanah ni, tanah yang digunakan untuk tayamum pun terbahagi juga kepada 3. Tanah yang tahur, tanah yang tahir dan juga tanah najis. Dan tanah yang nak digunakan untuk membersihkan najis mughallazah ni, iaitu tanah jenis yang pertama tu, iaitu tanah yang tahur. Maksudnya dia suci, tanah tu suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Boleh digunakan untuk tayamum dan boleh digunakan untuk basuh
digunakan untuk basuh najasah mughallazah. Al-makna anna ma tanajjasa bin najasatil mughallazah yadhuru bi sab'i ghasalatin. Maknanya, makna perkataan musannif rahimahullah, apa yang tanajjasa, yang jadi bernajis dengan sebab najasah mughallazah, jadi suci ia dengan 7 kali basuhan ba'da izalati ainin najasati wa wasfiha, selepas menghilangkan ain najis dan sifat-sifat najis. Wal ghasalatul muzilah lil ain wal awsaf tu'addu wahidatan wa in kasurat. Dan basuhan-basuhan yang menghilangkan ain najis dan sifat-sifat najis itu dikira sebagai satu basuhan walaupun berbilang-bilang kali, walaupun banyak kali. Ini contoh dekat tangan ni kena najis kan, ataupun kata pakaian ana ni kena najis, lepas tu ana basuh kali pertama, lepas tu ain tak hilang lagi, ataupun masih ada lagi dia punya sifat-sifat dia tak hilang lagi, basuh kali kedua tak hilang lagi, kali ketiga tak hilang lagi, kali keempat tak hilang lagi, kali kelima baru hilang. Baik, kali kelima tu yang basuhan yang menghilangkan ain najis dan juga sifat-sifat najis itu dikira sebagai basuhan pertama. Dia faham? Itu dikira sebagai basuhan yang pertama. Lepas tu kata syarih, falau lam tazul ainun najasah, kalau tak hilang ain najasah, aw wasfuha, ataupun sifat najasah tu, illa bi sitti ghasalatin, kecuali dengan 6 kali basuhan. Masalan, sebagai contoh, husibat wahidah, dikira 6 kali basuhan tu dikira sebagai satu basuhan je. Maknanya kita kena basuh lagi 6 kali. Tadi dah basuh dah 6 kali, tapi hak kali ke-6 tu barulah hilang ain najis, barulah hilang sifat-sifat najis. Jadi 6 kali tu dikira sekali ya. Jadi kita kena lengkapkan lagi 6 kali untuk jadikan 7 kali basuhan. Sekali itu dengan sekali basuhan dengan air yang bercampur dengan tanah. Ini disebut kat bawah ni. Wala budda an takuna ihda hadhihi al-ghasalat mamzujatan bi turabin yujzi'u fit tayammum. Dan tidaklah bahwasanya salah satu daripada basuhan-basuhan tu, 7 tadi tu, mamzujatan dicampur dengan tanah. Tanah tu tanah yang memada pada tayamum. Tanah yang memada pada tayamum. Jadi tanah yang boleh digunakan untuk tayamum, tanah itulah yang kita gunakan untuk basuh najasah mughallazah ni, yang kita nak campur dengan sekali satu basuh, jangan kita nak campur dengan air ni untuk buat basuhan najasah mughallazah ni. Cuma ada beza sikit lah. Beza kat mana? Masalah tayamum, kalau tanah tu basah, kita tak boleh guna untuk tayamum. Nanti kita akan tengoklah syarat-syarat tayamum. Lepas fasal ni akan masuk fasal tayamum. Jadi tanah yang nak digunakan mestilah tak basah. Mesti tak basah. Tapi dekat sini boleh nak guna tanah basah, tak ada masalah. Kata syarih, wa yakfi huna atinur ratbu. Dan memada di sini maksudnya dalam bab najasah mughallazah ni, memada tanah yang basah. Itulah beza sikit kat situ. Kemudian bawah tu tak ada apa sangat, cuma nak bagi tahu kaifiat ataupun cara yang afdal dalam kita nak mencampur tanah dengan ayak tu. Sama ada kita campur dulu tanah dengan ayak asing, lepas tu kita tuang dekat tempat yang kena najis tadi tu, ataupun kita letak tanah dulu lepas tu baru kita masuk ayak, ataupun kita masuk ayak dulu baru kita masuk tanah. Itu je lah. Memang biasa kalau orang kita buat, dia akan campur siap-siap lah kan, campur tanah dengan ayak siap-siap baru dia basuh. Itulah yang cara yang paling afdal pun. Cuma kita mengaji dalam kitab, kita dapatlah maklumat ada cara-cara lain. Boleh juga tak guna cara macam tu, masukkan tanah dulu baru masuk ayak pun boleh juga, ataupun masuk ayak dulu lepas tu baru masuk tanah.
dekat tempat najasah tu. Wal afdal, kita baca je lah. Wal afdal fi tatrib mazju turab bil ma'i qabla wad'ihi ala mahallin najasah. Dan afdal, dan yang afdalnya pada tatrib, pada nak mengeruhkan apa ni, salah saya umat, ayak dengan apa, dengan tanah tu, iaitu campur tanah, mazjul turab bil ma', campurkan dulu tanah dengan apa ni, ayak tu, qabla wad'ihi ala mahallin najasah, sebelum meletakkannya ke atas tempat najis. Wa yajuzu wad'u turab summa sabbul ma' alaihi. Boleh juga letak turab, letak tanah, lepas tu apa ni, tuang ayak, tuang ayak kat atas dia. Wa aksuhu, dan sebaliknya, tuang ayak dulu, lepas tu masuk tanah pun boleh juga. Lepas tu masalah ayak yang campur tanah tadi tu, kita nak guna ayak campur tanah tu pada basuhan pertama ke, kedua ke, ketiga ke, ataupun terakhir ke, yang keberapa? Keberapa pun boleh. Yang pertama boleh, kedua boleh, ketiga boleh, keempat boleh, kelima boleh, keenam pun boleh, ketujuh pun boleh. Tapi afdal, wal afdalu ja'lu turab fil ula. Tapi yang afdalnya menjadikan turab itu, maksudnya turab yang campur dengan tanah tadi itu, ayak yang campur dengan tanah tu pada basuhan yang pertama. Likai la yahtaja ila tatribi ma yusibuhu asna al-ghasli. Ini yang anda sebut soalan minggu lepas tu kan. Supaya dia tidak berhajat kepada tatrib. Tak berhajat lagi dia nak mengeruhkan ayak tu dengan tanah pada apa yang kena, apa ni, ayak basuhan tu. Contoh kita basuh tempat yang kena najis anjing, najis babi. Lepas tu ayak yang kita duk basuh tu terpercik kena dekat kita punya kaki, kan? Jadi kalau ayak yang terpercik tu basuhan yang pertama, kan, jadi kaki kita tu kena basuh lagi 6 kali, ya. Lagi 6 kali. Dan basuhan pertama tadi kalau belum bercampur dengan tanah, jadi 6 kali tempat yang terpercik tu kena basuh 6 kali, sekali dengan ayak tanah. Kalau kena pada percikan yang kedua, maka tempat yang kena percikan tu kena basuh lagi 5 kali, sekali dengan ayak tanah. Kalau kita tak jadikan ayak yang bercampur tanah tadi pada basuhan pertama ataupun pada basuhan kedua, gitulah seterusnya. Jadi sebab tu afdalnya jadikan basuhan pertama tu basuhan yang basuhan ayak yang bercampur dengan tanah. Kalaulah nanti kata terpercik ayak tu kena kepada tempat lain tu kita kena basuh lagi 6 kali sahaja dengan ayak biasa. Tak perlulah dengan ayak yang bercampur tanah. Itu maksud likai la yahtaja ila tatribi ma yusibuhu asna al-ghasli. Boleh faham dia punya ibarat tu? Okey. Kemudian dia nak sebut masalah kalau najis anjing atau najis babi itu kena pada tanah. Kena pada tanah. Kita ada tanah, lepas tu anjing berak ataupun babi berak, ataupun anjing jalan, babi jalan. Jadi adakah perlu kita campur, kita basuh 7 kali, sekali dengan ayak yang bercampur dengan tanah, ataupun cukup kita basuh dengan ayak biasa je 7 kali, tak payah campur dengan ayak tanah dah, sebab yang kita basuh tu tanah? Jawapan dia yang kedua. Dia cukup basuh 7 kali tanpa dicampur dengan ayak tanah pada salah satu basuhan tersebut. Idza tanajjasa turabu bil kalbi fayakfihi sab'u marratin. Dia nak bagi tahu tu apabila kita kata tanajjasa at-turab, tanah tu bernajis dengan sebab anjing au nahwihi, ataupun seumpama anjing, babi, anak-anak dia, fayakfihi sab'u marratin bil ma'il khalis. Memada dengan maknanya membasuh turab yang terkena anjing ataupun babi tadi tu, memada 7 kali, maknanya 7 kali basuhan bil ma'il khalis, dengan air
dengan air mutlak lah. Air khalis maknanya air yang tidak bercampur dengan tanah. Al-makna anna ma dhukira min ashtirati at-tatrib haitsu lam yakun al-mutanajjisu turaban. Maksud dia apa? Dia nak bagi tahu apa kat sini? Bahwasanya apa yang disebutkan daripada disyaratkan tatrib tadi, kan kita serta kena apa ni, kena keruhkan satu basuhan tu, satu basuhan ayak tu dengan tanah. Maknanya ada satu tujuh daripada tujuh tu, satunya ayak tanah. Itu tu syarat tu haitsu lam yakun al-mutanajjis turaban. Sekira-kira benda yang kena najis tu bukannya tanah. Wa illa, dan jika tidak jika tidak dengan makna yang kena apa yang kena najis anjing dan babi itu adalah turab. Itu maksud dia nafi, maksud dia isbat. Wa illa lam yushtarat at-tatrib. Dan jika tidak dengan makna al-mutanajjis itu adalah turab, benda yang kena najis anjing dan babi itu adalah tanah, lam yushtarat at-tatrib, tak disyaratkan tatrib. Tapi kalau tanah tu kena najis anjing, kena najis babi. Lepas tu tanah tu kena pakaian kita. Pakaian kita tu kena basuh 7 kali, sekali dengan ayak tanah. Yang tak kena sekali dengan ayak tanah tu kalau kita nak basuh tanah. Kalau kita nak basuh tanah, itu yang tak disyaratkan untuk tatrib. Tak disyaratkan sekali dengan ayak tanah. 7 kali dengan ayak biasa aja. Fa in asabat turab al-mutanajjisu ghairahu wajaba tatribuhu. Okey, habis dah najasah mughallazah. Ada soalan sebelum kita masuk kepada najasah mukhaffafah, ataupun kita lepas habis semua boleh nak tanya, insya-Allah. Okey, kita terus wa ma tanajjasa bi bauli sabiyyin lam yata'am ay lam yatanawal ghairal laban. Dan apa yang tanajjasa, apa yang bernajis ia dengan sebab ayak kencing budak lelaki, lam yata'am, maksudnya lam yatanawal, dia tak ambil makan ataupun minum selain daripada susu. Walam yablughil haulain, dan dia tidak sampai umur 2 tahun. 2 tahun tu 2 tahun secara tepat ke ataupun lebih kurang? Ini ada khilaf. Muktamadnya tahdidan, iaitu 2 tahun tepat. 2 tahun tepat ikut bulan Islam, bulan Hijrah. Ikut bulan Islam iaitu bulan Hijrah. Okey. Waqila takriban, katanya lebih kurang lah. Jadi katakan lebih kurang. Jadi benda yang kena najis, kena ayak kencing budak lelaki ni, yang tak makan selain daripada susu ibu dia, selain daripada susu, dan tak sampai lagi 2 tahun, nudiha, dipercikkan. Dipercikkan saja. Apa ni maksud an-nadhu ni? Kata nudiha kan. Jadi ada makna an-nadhu kat situ. Percik. Apa dia percik? Ataupun apa dia an-nadhu tu? Wa huwa, itu an-nadhu tu makna dia rasyuhu bil ma', maksudnya renjiskan. Kita kata mata najasa tu apa yang kena najis, apa yang kena ayak kencing budak tadi tu, terenjis dia bil ma'i, terenjis dia dengan air, ma'al ghalabati wal mukatsarah. Nak cakap macam mana ma'al ghalabah wal mukatsarah? Antanya kita renjis sehingga rata lah, mudahnya renjis sehingga sehingga rata. Ay ghalabatil ma' lil mahallil mutanajjis bila sayalan. Artinya meratai air tu akan tempat yang kena najis tu tanpa mengalir. Fa in sala fa ghuslun. Maka jika mengalir itu dinamakan sebagai ghuslun. Boleh tak kalau mengalir, tak ada masalah kan? Sebab orang kata itu dah tahap najis yang kedua, najis pertengahan. Nak bagi tahu dia tak mengalir pun dah memada dah. Kalau ada mengalir lebih lagi lah kan. Cuma kalau mengalir itu kita panggil ghuslun. Okay. Dalilnya apa? Wa dalilu zalika hadis Ummi Qais binti Mihsan
radhiyallahu taala anha atat bi ibnin laha saghirin lam ya'kul ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa ni, hadis Ummi Qais binti Mihsan, dia datang bawa anak dia kepada Nabi, anak bawa anak kecil dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang anak kecil ni tak makan apa-apa makanan lagi lah, dia hanya minum susu. Fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi, Rasulullah letak dekat riba dia. Fa bala ala saubihi, dia kencing kat atas pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, lalu Rasulullah minta air, fanadahahu wa lam yaghsilhu. Jadi Rasulullah renjiskan. Yang kencing budak kan banyak. Nabi renjiskan dan Nabi tak basuh. Nabi tak basuh. Sebab basuh ni dia syarat dia mengalir. Basuh syarat dia mengalir. Kalau kita panggil basuh lah, cuma kalau ikut dalam bahasanya ghuslun tu dia mengalir. Sebab tu maksud ghuslun tu as-sayalan. Jadi Nabi cuma merenjis-renjis sahaja kepada tempat yang terkena air kencing itu. Kemudian wa kharaja bil baul ghairuhu kal ghaid. Jadi dia kata dalam matan tu ayat kencing budak laki-laki. Jadi bila sebut ayat kencing, maka terkeluarlah selain daripada ayat kencing. Seperti taib. Kharaja bil baul ghairuhu. Keluarlah dengan kata al baul ghairu, selain daripada baul, kal ghaid seperti taib. Wa kharaja bis sabi, dan keluar dengan kata sabi, disebut sabi. Jadi fahamnya as-sabiyah tidak masuk. Najis ayat kencing budak perempuan yang minum susu sahaja dan tak sampai 2 tahun lagi, najis dia najis mutawassithah. Lianna libtila bihamli sabi aksar fa khuffifa fihi. Ini antara illah yang disebutlah. Illah yang disebut, kata nak terjemah macam mana, ibtila, ujian. Maknanya orang main dengan anak laki-laki itu dan angkat anak laki-laki itu lebih banyak, maka diberi takhfif, diberi keringanan pada ayat kencing budak-budak. Bahkan adalah ilah-ilah lain, ada orang buat kajian dan menyebut ilah-ilah lain lah, memang ada perbezaan di antara ayat kencing budak laki-laki dengan ayat kencing budak perempuan. Allahu a'lam. Kemudian katanya lagi wa kharaja bilam yat'am ghairal laban. Dalam matan dia kata budak tu tak makan selain daripada susu. Jadi terkeluarlah wa kharaja, terkeluar dengan kata musannaf tu, ma idza akala aw syariba ghairal laban kalma. Masalah kalau budak tu makan ataupun minum selain daripada susu, seperti air, wala yadurru ta'muhu, seperti air. Maknanya kalau dia minum air biasa ataupun selain daripada laban, jadi air kencing dia tu tidak lagi dikira sebagai najasah mukhaffafah. Dah bertukarlah jadi mutawassithah. Jadi kalau susu susu budrah tu kan, susu tepung tu, tu tak boleh lah tu. Maknanya kalau dia dah bagi anak dia makan susu tu kecil-kecil kan, jadi ayat kencing anak dia laki-laki lah, dikira sebagai najasah mutawassithah. Susu tu pun ada campuran macam-macam dah, lepas tu dia tambah dengan ayak dia lagi, ayak biasa lagi. Tapi kalau dia makan selain daripada laban, bukan tujuan mengenyang. Kalau dalam kitab lain disebut lam yat'am ghairal laban litaghadzi ataupun ala jihati taghadzi. Maknanya dia tidak makan selain daripada susu bukan atas jalan mengenyang.
Maknanya kalau dia makan selain daripada susu, memang atas jalan mengenyang, memang sebagai dia punya kod dia punya makanan asasi dia. Itu yang bermasalah. Tapi kalau dia makan selain daripada susu, tapi bukan sebagai makanan asasi, tapi sebagai apa? Sebagai ubat contohnya. Doktor bagi ubat. Jadi dia kena makan ubat, budak ni sakit. Ataupun makan selain daripada susu, tujuan nak tahnik. Kan tahnik kan kita letak manisan, kurma ke madu ke dekat mulut budak tu. Kan? Jadi dia akan telan lah. Dia akan makan selain daripada susu. Tapi bukan tujuan untuk mengenyang. Atau sebagai makanan asasi. Kan? Tapi untuk tahnik, ambil barakah. Jadi yang tu tidak memberi kesan. Maknanya tidak ada masalah. Maknanya walaupun dia dah telan benda-benda tu, tapi bukan atas jalan mengenyang. Bukan sebagai makanan asasi. Jadi air kencing dia masih lagi dikira sebagai najasah mukhaffafah. Wala yadurru ta'muhu ghairal labani litadawi. Nampak tu? Untuk berubat. Atau litahnik, atau at-tahnik, atau awil islah. Wa bilam yablughil haulain ma idza balaghahuma fa fi jami'i dhalika takunu najasatu mutawassitatan la mukhaffafatan. Lepas tu terkeluar juga dengan perkataan tidak sampai 2 tahun. Kalau dia sampai 2 tahun lah. Jadi hak terkeluar tadi tu, hak dia sebut semua terkeluar tu kan. Semua tu najasah dia dikira mutawassitah la mukhaffafah. Tanbihun la budda min asri mahallil baul aw jafafihi qabla ar-rashi hatta la tabqa fihi rutubatun tanfasil. Baik. Ni ada tanbih sikit lah, ada penjagaan sikit. Kata tidak daripada asr kita perah. Perah tempat yang kena air kencing tu. Perah tempat yang kena air kencing tu. Sekira-kira tidak ada air dah yang bercerai daripada pakaian tu. Sama ada kita biar dia kering ataupun perah dulu sampai dah tak ada air, menitik dah, tak ada air keluar dah. Lepas tu renjis. Baru renjis kan. Kalau nak buat macam tu lah, orang kita selalunya tak ada renjis dah, pergi basuh terus ya. Jadi dia kata tak dapat tidak daripada perah tempat yang kena air kencing itu, au jafafihi, ataupun tidak daripada kering tempat kena air kencing itu qabla rash, sebelum merenjis. Hatta la tabqa fihi rutubatun tanfasil, sehinggalah tidak kekal pada tempat kena najis tu ada rutubah, ada basah-basah yang tanfasil, yang boleh kita kata bercerai daripada pakaian tu. Dah telap sampai dah kita perah sampai dah tak ada keluar air lah. Kemudian wala budda ma'ar rashi min zawali awsafil baul fa illam tazul bihi wajib al-ghuslu. Dan tak dapat tidak daripada renjisan tu, tak dapat tidak daripada hilangnya sifat-sifat air kencing tu. Nak bagi hilang sifat, kena hilang sifat bau, warna dan juga rasa. Kalau tak hilang, wajib basuh. Kalau tak hilang, baik wajib basuh. Kadang-kadang ada benda kita mengaji tapi kita tak buat pun. Jadi kita tahu hukum dia boleh. Hukum dia boleh buat macam tu. Cuma orang kita buat macam mana? Mudahnya macam mana? Tempat kita pula ayak pula mudah. Selalunya orang akan basuh terus. Memang kita belajar juga, kita tahu cara sebaliknya pun boleh. Baik, kaifiyatu izalatin najasah al-mutawassithah. Berpindah kepada najis yang ketiga, iaitu najasah mutawassithah. Wasairun najasat tathuru bil ghasli idza zala ta'muha wa launuha wa rihuha. Sair dengan makna bakilah, baki-baki najasat. Sair dengan makna jami' pun dia juga. Sair juga bermakna baki. Jadi dia sebut dah najasah mutawassithah, mukhaffafah dengan najasah mughallazah. Jadi baki najis-najis yang tinggal itu adalah najasah mutawassithah. Jadi baki-baki najis tu tathuru bil ghasli, suci dengan basuh. Suci dengan basuh. Dengan basuh, suci itu idza zala ta'muha, apabila hilang dia punya rasa dia,
au launuha ataupun warnanya, au rihuha ataupun baunya. Takallama al-muallifu rahimahullah huna an kaifiyati izalati najasah mutawassithah. Muallif pengarang kitab berbicara di sini tentang cara menghilangkan najasah mutawassithah. Wan najasah al-mutawassithah tanqasimu ila qismain. Najasah mutawassithah terbagi kepada dua, ainiyah dan satu lagi dia hukmiyah. Cuma sebelum dia sebut hukmiyah tu, dia sebut dulu takrif najasah ainiyah. Kalau bahasa Arab orang panggil ni apa ni, jumlah mu'taridah. Panggil jumlah mu'taridah. Bahasa Melayu dia ayat selingan lah kot. Ayat selingan. Tak habis lagi kalam, tapi dia datangkan ayat selingan dulu. Nak jelaskan dulu apa yang dia sebut awal tu. Lepas tu baru dia habiskan kalam yang pertama tadi. Itu dipanggil jumlah mu'taridah. Salah saya nama. Jadi dia kata najasah mutawassithah terbahagi kepada dua bahagian. Ainiyah, baru sebut ainiyah, satu bahagiannya ainiyah. Satu bahagian lagi hukmiyah. Hukmiyah tak ada habis lagi, tak ada sebut lagi. Dia dah sebut dah ayat, dia datangkan ayat lain. Nak terangkan apa makna ainiyah tu dulu. Tu takrif tu, ayat yang diselit tu dipanggil ayat selingan. Bahasa Arabnya jumlah mu'taridah. Lepas tu baru sambung wa hukmiyah. Okey, apa dia ainiyah? Ainiyah yallati laha launun aw rihun aw ta'mun. Najasah ainiyah iaitu najis yang mempunyai warna atau mempunyai bau ataupun mempunyai rasa. Jadi bila ada bau atau warna atau rasa, sama ada tiga-tiga ataupun ada salah satu, maka dipanggil ainiyah. Jadi bila ada sifat-sifat ni, wala budda min izalatiha, tidak daripada menghilangkannya. Min izalat wala budda min izalatiha min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Itu daripada menghilangkan warna, bau dan rasanya. Wa hukmiyah wa hiya allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha. Dan najasah hukmiyah iaitu najasah yang tidak mempunyai warna, tidak mempunyai bau dan tidak mempunyai rasa. Wa yakfi fi izalatiha jaryul ma'i 'alaiha. Dan memada pada menghilangkan najasah hukmiyah ni, najasah mutawassithah hukmiyah ni, mengalirkan air ke atas tempat yang kena najis. Sebab tu kita hilangkan dulu air najis. Itu cara yang paling mudah. Kita hilangkan air najis tu, kita lap apa semua, lepas tu tengok dah tak ada bau apa semua dah. Jadi cukuplah kita alirkan air pada tempat yang kena najis. Kemudian kalau kita dah basuh tempat yang kena najis tu, tapi dia punya warna masih tak hilang. Contoh pakaian kita, pakaian warna putih kena darah. Kita basuh, warna tu tak ada, bau dah tak ada, rasa dah tak ada, warna tu ada. Setengah-setengah najis, dia warna dia tu agak degil sikit. Ada setengah najis, dia punya bau tu agak degil. Dia payah nak hilang. Maknanya contoh kena tek kucing. Kucing berak atas kita punya pakaian, kita dah buang dah najis tu, air dia dah hilang dah. Warna pun hilang dah. Tapi dia punya bau tu masih ada lagi sikit-sikit. Bubuh dah. Pewangi tapi faham lah pewangi kadang-kadang dia jadi bau, dia bercampur dengan najis tu, dia jadi bau pelik sikit maknanya nak kata ada lagi lah. Susah nak hilang. Kadang-kadang mungkin boleh jadi bau tu ada lagi tapi ditutup oleh pewangi tu ini kita dah gosok-gosok pun masih belum hilang. Jadi kalaulah rasa dah hilang, bau dah hilang, tapi warna tak hilang. Selepas kita dah gosok-gosok dah, warna tak hilang, maka pada ketika tu dimaafkan. Begitu juga kalau bau warna dah hilang, rasa dah hilang, tapi bau tak hilang. Tadi tinggal warna je tak hilang, dimaafkan. Kedua ni bau je tak hilang, pun dimaafkan juga. Tapi kalau rasa tak hilang, yang tu tak dimaafkan. Boleh nampak
Kalau bau saja tak hilang, dimaafkan. Ataupun warna saja tak hilang, dimaafkan. Adapun rasa tak hilang, yang tu tidak dimaafkan. Okey. Wala yadurru ba'dal ghusli baqa'u launin faqat. Dan tidak mudarat. Tidak mudarat selepas basuh. Selepas basuh tu kekal warna sahaja. Maknanya warna aja yang tinggal. Bau dan rasa hilang dah. Aw rihin faqat, ataupun kekal bau sahaja. Maksudnya bau je yang tinggal. Warna dan rasa dah hilang dah. Warna atau bau tadi asura zawaluhu, susah hilangnya. Warna ataupun bau yang tinggal tadi susah hilangnya. Yang tu la yadur lil masyaqqah, kerana ada kat situ ada masyaqqah, ada, kita kata ada kesusahan, ada kepayahan. Qala fi Busyra Karim, berkata apa, Syekh Ba'ishan kan, Syekh Ba'ishan kalau pengarang kitab Busyra Karim, tak ingat dah. Qala fi Busyra Karim, pengarang ni lah syarah Muqaddimah Hadramiyah tu. Dia kata wadabitul usri alla tazula ba'dal ghusli salasa marrat ma'al hatti wal qarsi fi kullin. Dia kata dhabit, kata susah nak hilang tu, iaitu najasah tu tak hilang selepas dibasuh 3 kali, serta dah kita kata apa, hati ni wal qarsi, menurut dah serta dah gosok-gosok dia dah kan. Dah gosok-gosok apa semua dah, tiap-tiap kali basuhan tu, basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga, tak hilang. Wa ma'anahwi ashnan. Ashnan ni apa dia? Anda tak ingat ashnan apa? Siapa tahu ashnan apa? Ada pula. Dia ashnan jenis pokok apa nak pun tak pasti juga. Adalah pokok-pokok tertentu kan orang guna untuk basuh. Nama apa bahasa Melayu, wallahu alam. Dah guna dah ashnan tu. Wa ma'anah wi ashnan tawaqqafat al-izalatu alaihi biqauli khabir. Serta dah guna umpama ashnan yang mana al-izalah tu, menghilang najis tu, terhenti atasnya. Maknanya kena pakai tu biqauli khabir, dengan perkataan, dengan apa ni, perkataan orang yang arif lah tentang tu. Wa wajadahu bihadil ghausin aw qurbin bitafsilihil ati fi tayammum. Dan dia boleh dapati benda tersebut di had ghaus 150 meter kan, 150 meter. Ataupun boleh dapati dia di had qurbin dalam 1.5 km, kalau tak salah lah kan. Hadil ghaus 150 meter ke 300? 150 kan. Qurbin tu 1.5 km. Dikatakan macam tu lah, dia punya ukuran dia tu. Bitafsilihil ati fi tayammum, dengan perincian dia yang akan datang pada tayammum. Jadi masalah ni hadul ghaus, hadul qurbi, lepas tu hadul bu'di, benda ni akan dibicarakan nanti dalam bab tayammum nanti, masalah apa ni, cari air nanti kan. Cari air nanti dia akan bahagikan kepada tiga tempat, 3 had. Satu had nama dia hadul ghaus, ada had dia nama hadul qurbi, ada had dia nama dia hadul bu'di. Nanti di sana dalam bab tayammum nanti dibahaskanlah had mana yang wajib kita cari air, had mana yang tak wajib cari air. Kalau ada yakin, syak apa semua tu, nanti itu bahas kat sana. Ni panjang lah pula.
Tak apalah nak baca macam tu je. Terang-terang sikit itu. Jadi kata dhabit unsur dia macam tu. Basuh 3 kali. Serta dah. Kata apa, gosok-gosok semua dah. Dan dah guna dah apa ni benda-benda lain yang kata dengan maknanya orang kata bagi tahu dengan perkataan orang yang arif tentang masalah-masalah tu nak hilang-hilangkan tu, kata guna apa ni pokok ni dan sebagainya, guna dah kan, tak hilang juga. Jadi kalau fa in ta'azzara nahu sabun ufiya anhu ila wujudihi. Jadi kalau teruzur juga umpama sabun, maknanya pakai sabun pun tak boleh juga, maka dimaafkanlah. Sehinggalah ataupun ta'azzara nahu sabun, ataupun dia teruzur untuk dapatkan nak dapatkan sabun, maka dimaafkan sehinggalah adanya sabun. Tetapi zahir kalam dalam Tuhfah dia kata suci, bukannya dimaafkan. Qala Syarqawi wa huwal mu'tamad. Jadi kita tengok sanalah ni. Kan, mungkin di sana pembicaraannya panjang lagi, cuma dia ambil sikit je kat sini. Khulasahnya kita buat kesimpulan kalamnya. Kalau najis tu masih kekal dia punya bau sahaja, maka dimaafkan. Kalau masih kekal warna saja pun dimaafkan. Tapi kalau masih kekal dia punya rasa, itu tidak dimaafkan. Tapi nak kata dimaafkan tu sebab masyakkah lah, susah. Tapi susah pun kita sebelum tu kita kena basuh dulu betul-betul lah. Basuh dulu betul-betul 3 kali serta gosok tempat yang kena najis tu. Bukan semata-mata kita tuang air, betul kita tak boleh hilang dia punya warna. Tak boleh macam tu. Maknanya kena ada usaha dululah untuk menghilangkan. Tapi kalau kekal bau dan rasa, dua-dua ada. Kekal bau dan juga kekal warna dan juga rasa. Ataupun kekal rasa saja dah sebut dah tadi kan. Ini kekal warna dan juga bau. Kalau kekal dua-dua tu ni mudarat. Wa yadurru baqa'ul laun warih ma'an au baqa'ut ta'mi wahdahu wa in asura zawaluhu. Dia kata dan mudarat kekal warna dan bau sekali. Kalau tempat samalah kan, baju ni kan, lepas tu najis yang kena tu bau tak ada, bau tak hilang, dan warna pun tak hilang. Hak tu yang mudarat. Tapi kalau dia ada dua tempat kena najis, satu dekat bahagian sini kan, dekat tangan ni, satu lagi kat lengan. Dekat lengan tu kekal warna, yang dekat tangan ni kekal bau. Tu dimaafkan sebab dia berbeza. Dia yang tak dimaafkan kalau sama, tempat yang sama, satu najis tu kekal bau dan juga kekal warna. Kalau tempat berbeza-beza, satu kekal warna, satu kekal bau, tu dimaafkan. Au baqa'ut ta'mi wahdahu wa in asra zawaluhu, ataupun kekal rasa yang kita sebut tadi, kekal rasa walaupun susah hilang. Itu macam mana? Dah susah nak hilang kan? Nak hilang tu takkan hilang kecuali dengan dipotong. Waktu tu dimaafkan. Kalau tak hilang juga. Kan disebut mudarat kan. Jadi disebut bawah ni fa idza ta'azzaratil izalatu bi an tawaqqafat 'ala al-qat'i ufiya 'anin najasah ma damatil izalah muta'azzirah. Fa idza qadara 'alaiha ba'da dhalika wajabat lakin la tajibu i'adatu ma sallahu biha. Maka jika teruzur untuk menghilangkan najis tu, buatlah kita buat masalah kata tak boleh. Dengan nak kata nak hilang tu bi an tawaqqafat 'alal qat'i. Terhenti nak hilang najis tu dengan kita potong tempat kena najis tu. Waktu tu syarak tak suruh potonglah. Ufiya anin najasah, dimaafkan daripada najis tu selama mana menghilangkan najis tu tidak boleh. Teruzur. Fa idza qadara 'alaiha, katalah dia boleh nanti masa yang ke depan nanti ada pembersih baru, sabun-sabun baru yang lebih kuat, ada kuasa yang hebat lagi kan.
dalam mengeluarkan kotoran, waktu tu dia wajib basuh. Fa idza qadara 'alaiha ba'da zalika, selepas itu wajabat. Wajabat al-izalah. Tapi solat yang dia dah guna pakaian tadi tu kena ulang balik tak? Lakin la tajibu i'adatu ma sallahu biha. Tapi tak wajib dia mengulang solat yang dia telah solat dengan pakaian tersebut. Tanbihun, mislul hukmiyah fi ma zukira al-ainiyah allati lam yabqa laha illa asarun mahdhun wa zala bi jaril ma'i 'alaiha. Apa ni? Wah, saya nama apa dia ni? Dan dia kata seperti hukum hukmiyah pada apa yang tersebut ni adalah najasah ainiyah yang tidak kekal baginya kecuali asar semata-mata. Maknanya ada najis ainiyah, cuma ada kesan je lah. Dan kesan tu hilang dengan dialirkan air ke atasnya. Jadi hukum dia sama dengan hukmiyah. Telah ada najis ainiyah, air najis sudah hilang, tapi asar-asar dia tu masih ada, semata-mata asar je. Dan asar-asar tu hilang dengan dialirkan air. Itu pun hukum dia seperti najasah hukmiyah tadilah. Dia punya cara basuh dia macam itulah, alirkan air sahaja. Habis dah cara basuh najasah mutawassitah. Baik. Soal. Boleh tak cecair-cecair selain daripada air dibasuh? Contohnya cuka, madu, kan, apa ni, ayak-ayak ni lah kita duk minum ni, ayak teh ke, ayak asir ke, kena najis, kan, minyak ke kena najis, boleh tak kita nak basuh? Jadi kata dia, wala yathurul ma'i'u ka khallin wa zaitin wa samnin idza tanajjasa fala yumkinu tathiruhu la bi mukasaratin wala ghairiha. Dia tak boleh tak boleh jadi suci cecair. Cecair seperti apa ni, cuka ataupun minyak ataupun samnin. Apa dia samnin? Mentega. Cair mentega. Samnin apa? Minyak sapi ya? Okey. Minyak sapi ya. Okey, minyak sapi. Iza tanajjasa, apabila apa ni kena najis. Apabila kena najis. Fala yumkinu tathiru, maka tidak boleh menyucikannya. Tidak boleh sucikan la bi mukasarah, dengan tidak boleh dengan memperbanyakkan dia. Kan kalau air kan kurang 2 kolah kena najis jadi mutanajis. Jadi kita boleh sucikan dengan memperbanyakkan air itu sampai kepada 2 kolah. Dengan syarat kalau ada perubahan tu hilang. Ni katalah kena ni kurang 2 kolah, lepas tu kena najis. Tak berubah pun ayak. Tapi sebab ayak tu sedikit kan, jadi dia jadi mutanajis. Kita pun tambah dah sampai cukup 2 kolah, maka hukum ayak tu suci. Itu hukum ayak. Adapun hukum cecair selain daripada ayak, tak sama. Hukum cecair selain daripada ayak, sedikit ke banyak, sama aja. Kena najis, dia jadi mutanajis. Kena najis, dia jadi mutanajis. Lepas tu dia tidak boleh disucikan. Kena cuka kurang 2 kolah, ni kita tambah cuka bagi cukup 2 kolah. Tak boleh. Tak boleh dengan mukasarah ataupun dengan cara yang selain daripada mukasarah. Itu kalau dia cecair lah. Wa idza kana jamidan, dan apabila ia jamidan, cair tadi kita kata jadi kerah dah. Dia jamid. Minyak tadi kerah contohnya, cuka tadi kerah. Entahlah berbuh dalam peti air kerah. Lepas tu jatuh najis. Cicak, berak. Ataupun ada binatang-binatang lain ke mati atas tu. Waktu tu fatulqan najasah wa ma haulaha. Maka dicampakkan najis dan apa yang di sekeliling najis tu. Macam orang tua-tua duk buat dululah. Kita kan kadang-kadang aiskrim jatuh, pak kita buang terus. Tapi bila kita tengok orang tua-tua kat kampung apa semua, mereka tak buang. Mereka buang tempat-tempat yang kotor ya. Lepas tu ada sikit-sikit lagi tu, makan. Jadi kat situ kita belajar apa, tak membazir lah. Apa sikit ya buang, apa sikit ya buang. Jatuh sikit ya buang. Kita tengok macam mana orang tua-tua dulu.
dia cukup jagalah, depa tak membazir. Mana yang tak elok buang, yang elok makan. Jadi macam itulah jatuh najis ni. Katalah minyak tu dah kerah, lepas tu jatuh najis. Jadi kita buanglah najis tu dan apa yang di sekeliling najis tu. Tempat-tempat lain masih elok, boleh diambil manfaat lagi. Maka yang tu diambil manfaat. Itu cara dia lah. Dan itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi sebenarnya apa yang kita nampak tu, bila kita ngaji, rupanya ada dalam hadis. Sebab mereka pun mengaji juga kan. Ngaji dengan tok-tok guru. Cuma mereka tak pandai lah nak sebut hadis-hadis tu. Li hadis Maimunah radhiyallahu ta'ala anha anna fa'rah waqa'at fi samnin. Apa ni? Kerana hadis Maimunah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya tikus dia jatuh dalam minyak sapi tu. Famatat, lalu mati ia. Fasu'ila anha Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi ditanyalah tentang fa'rah tu yang mati dalam minyak sapi tu. Faqala alquha wa ma haulaha wa kuluh. Ni kerah lah ni, dia jamit. Nabi kata buang dia fa'rah tu dan apa yang di sekeliling dia. Wa kuluhu, dan makannya. Makan minyak tu lah. Yang Nabi ajak macam tu. Wallahu ta'ala a'lam. Faslun wa yajibu tayammum anil hadasil asghar wal akbar. Nanti masuk fasal yang baru, fasal pada menyatakan hukum ahkam tayammum.